Okey. Oh, masuk ya? Dah masuk eh? Alhamdulillah. Dah masuk eh? Tunggu orang masuk dah. 5 minit. Kat sini tak keluar Haris. Ni Sabil. Sekejap. Orang masuk dah. 5 minit. Oh, dia lambat sikit. Sini tak keluar ni. Ni, Sabil. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان Kat satu soalan 15 minit Ustaz. Tak payah. Sampai Nak habiskan 9.45 saya ni. Setengah jam ni. Ustaz ada meeting. Terus nak habiskan 9.45 saya ni. Setengah jam ni. Ustaz ada meeting. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, selamat malam kepada semua penonton yang bersama kita pada malam ini. Okey, saya mulakan dengan pantun. 1, 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan kucing belang. Moderator anda hari ini Ahmad Fitri. Sekarang wacana akan bersidang. Okey, insya-Allah
Malam ini kita akan berbicarakan soal PDPR, cabaran dan solusi yang seperti mana yang kita tahu bila mana negara dan dunia sekarang tengah menghadapi satu konflik ataupun krisis kesihatan, iaitu dilanda oleh satu virus yang sangat menakutkan semua orang, iaitu COVID-19, yang menyebabkan ekonomi sosial terpaksa dihentikan dan dihadkan supaya tidak berlaku lagi penyebaran ni. Dan termasuklah juga soal pendidikan ini memberi kesan yang besar kepada negara dan pendidikan anak bangsa kita pada hari ini. Jadi hari ini norma baharu, cara pendidikan yang selama mana kita sebelum ini kita belajar di sekolah, dan hari ini disebabkan pandemik ini kita terpaksa mengubah satu habit, satu perkara kebiasaan yang kita selalu lakukan, terpaksa kita ubah, yang selama ini kita belajar di sekolah dan hari ini kita belajar di rumah. Jadi hari ini kita wacana Kapar ingin membicarakan, membincangkan, menimbulkan persoalan dan menyelesaikan beberapa persoalan ini di wacana Kapar yang bertajuk PDPR, cabaran dan solusi. Dan hari ini bersama dengan kita panel yang hebat lagi arif dalam berkaitan dengan pendidikan, iaitu yang berbahagia Ustaz Nur Najahan bin Muhammad Saleh, yang merupakan graduan sarjana muda usul fiqh dan sains politik UKM, dan juga sarjana dakwah dan kepimpinan UKM, dan beliau juga merupakan pengasas Akademi An-Najihin, dan juga beliau juga adalah pengurusi INPAK, yang mana kita tahu INPAK ini, saya nak jelaskan sedikit, INPAK adalah satu NGO, Institut Pendidikan Kapar, NGO yang memperjuangkan isu-isu pendidikan rakyat. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi pada persoalan pertama. Kan hari ini kita dah seperti mana kita tahu, seperti yang saya maklumkan dalam intro kita tadi, cabaran kita. Jadi mungkin yang berbahagia Ustaz boleh berkongsikan kepada penonton dan hadirin sekalian berkaitan dengan pro dan kontra yang dihadapi oleh terutamanya ibu bapa, guru-guru dan anak-anak. Yang penting kalau kita tengok ibu bapa dengan guru lah, macam mana nak uruskan anak-anak kita kan hari ini, generasi hari ini untuk belajar. Jadi Ustaz boleh kongsikan sedikit Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Fitri, moderator, seorang pemuda yang cukup ganteng. Dan khususnya dikasihi para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, adik abang serta anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Didoakan semoga kita semua dalam keadaan yang sihat dan boleh meneruskan kehidupan kita dengan baik insya-Allah. Dan bagi sanak saudara kita yang positif COVID-19 ini, kita doakanlah yang baik-baik untuk mereka agar mereka sembuh dan boleh kembali kepada ahli keluarga masing-masing insya-Allah. Yang pertamanya saya ingat mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya atas kapasiti pengurusi institusi pendidikan Kapar, sebuah NGO di dalam untuk kita berbicara berkaitan tentang soal PDPR, pengajaran dan pendidikan di rumah, khususnya yang berlaku pada hari ini, yang merupakan sejarah dalam pendidikan negara kita dan dunia sebenarnya. Dan kembali kepada persoalan tadi berkaitan dengan pro dan kontra berkaitan tentang PDPR ini, saya nak membawa dulu tentang pro dan kontra ini. Kita jangan tafsirkan pro itu ialah pro itu satu kebaikan, satu peluang, kemampuan kita. Manakala kontra itu kita jangan melihat ia sebagai suatu kelemahan, kekurangan, tapi kita anggap kontra itu sebagai suatu cabaran, satu halangan kepada kita bersama di dalam mana kita tengah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat di Kapar, bukan setakat di Selangor ataupun di Malaysia, tapi satu dunia, Fitri. So kalau kita bercakap tentang pro dia,
kalau kita melihat kepada angka kes-kes yang positif untuk bulan 2 2021 ini, pada 1 hari bulan 2 kes sebanyak 4,280. Tinggi kalau kita bandingkan tahun lepas, ya. Kalau kita boleh mencecah 2-3 kes saja kemudian naik 100-200, ya. Itu pun kita rasa dah tinggi waktu itu, tapi bertahun 2021 ini angka lebih jauh daripada itu. Dan 2 bulan 2 sebanyak 3,455 kes. Dia agak turun sedikit tapi masih tinggi lagi. 3 bulan 2 4,284. Naik balik. Dan 4 bulan 2 4,551. Naik lagi. Dan semalam 5 hari bulan 2 3,391 dan hari ini naik kembali 3,847. Dengan angka-angka yang saya sebutkan ini, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, ialah kita berada dalam suasana yang genting sebenarnya. Dan kita tak ada pilihan buat masa ini, khususnya kalau kita bercakap tentang soal pendidikan, dan kita yakin mereka yang bertanggungjawab di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dan mereka yang terlibat dengan soal-soal pendidikan ini telah berbincang dan memutuskan yang terbaik untuk waktu ini ialah PDPR, iaitu belajar daripada rumah masing-masing. Itu yang terbaik. Ya ibu ayah, itu yang terbaik buat masa ini dengan cabaran kita. Ya, pada hari ini dengan angka-angka yang terus meningkat, malah anak-anak kita yang tingkatan 5 tahun 2020 yang akan ambil periksa SPM tahun ini. Dan telah dimaklumkan pembelajaran mereka sehingga 9 bulan 2 sahaja. Bersemuka dengan guru-guru. Dan kemudian mereka akan berada di rumah dan akan kembali ke sekolah waktu peperiksaan SPM yang sebenar. Kita kena terima hakikat ini. Ini cabaran kita pada hari ini. Dan kita kena mengambil ruang-ruang yang ada untuk kita meneruskan sistem pendidikan kita di negara kita ini. Maka kita sebagai penganut agama Islam, kita kena yakin, ya, kita beriman pada rukun iman yang keenam. Apa dia? Qadar. Ya, betul Fitri. Pandai ni, mesti pelajar pandai waktu sekolah. Iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ya, percaya kepada perkara yang baik dan perkara yang buruk yang di luar kawalan kita. Kita keterima. Dan Allah uji kita satu dunia, iaitu dengan turunnya COVID-19 ini, dan pendidikan perlu diteruskan, dan kaedah yang terbaik buat masa ini ialah PDPR. Maka kita kena redha, kita kena positif, jangan terlalu kita merungut, dan kita memahami. Dan nanti kita melihat sedikit cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa, oleh guru-guru, anak-anak kita, ya. Kita tak nafikan cabaran itu tetap ada. Dan kita kenalah memberikan ruang dan peluang kepada pihak yang berwajib, termasuk guru-guru, tuan-tuan, ya, termasuk anak-anak kita, sebab ini perkara baru dalam sistem pendidikan kita, dan kita jangan meletakkan satu tahap yang terlalu tinggi, mesti perfect, tak boleh tuan-tuan. Okey, kita pergi kepada kontra, ini cabaran kita. Dan saya nak memetik suatu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia. Siapa dia? Ataupun ringkasannya NUTP, Tuan Amiduddin Awang. Dia menyebutkan beberapa perkara yang saya cukup tertarik sebenarnya, Fitri. Apa dia? Antara benda yang disebut yang pertamanya, PDPR ini akan menghadapi cabaran dia. Antaranya ialah cabaran internet. Ini kita tak nafikan. Baik di sekolah ada masalah, baik di rumah lagilah ada masalah. Betul. Itu yang ada lah internet, yang tidak ada, yang berada di pendalaman di Sabah Sarawak lagilah. Ya, maka kita nafikan perkara ini. Dan berkat KAPA sendiri, kita ada buat survey sebenarnya tentang isu-isu semasa, khususnya dalam PDPR ini. Dan dalam soal pendidikan, antara isu utama dia ialah rangkaian internet itu tidak sampai di rumah-rumah mereka. Dan Unify pun dia agak terbatas pada kawasan-kawasan tertentu. Dan kita mengharapkan pihak-pihak yang berwajib, termasuk TM, Telekom kita, untuk memikirkan, ya, untuk akan datanglah. Ini satu keperluan yang mendesak pada hari ini. Yang keduanya, pemilikan gadget. Bayangkanlah
Anak ustaz 6 orang, baru 6 orang. Baru. Adik-beradik 13. Ui. Anak buah ustaz 70 orang. Bukan apa nak sebut anak ustaz yang 6 orang itu masing-masing sekolah. Masalah ini bukan kita hadapi di tadika, bukan kita hadapi di sekolah rendah, sekolah menengah, malah di IPT, di IPTS adik-adik kita. Kalau lah 6 tu anak ustaz tu masing-masing ada kelas online, ada kelas rakaman video, dan so pasti masing-masing memerlukan gadget masing-masing, baik laptop ke handphone dan sebagainya. Maka kalaulah keluarga itu pendapatannya yang rendah, memang tak mampu, ini memang masalah yang besar. Kita nafikan. Maka 3 perkara ini yang digariskan oleh NUTP, iaitu capaian internet, yang keduanya pemilikan gadget yang berkongsi dengan adik-beradik yang lain, yang ketiga pendapatan rendah ibu bapa mereka yang tidak mampu untuk menyediakan peralatan-peralatan tersebut. Maka sebab itu satu kajian dibuat sebenarnya kepada guru-guru, kepada pendidik yang berdepan dengan isu ini. Bila kajian dibuat, pemilihan mood sama ada mengajar secara bersemuka ataupun online, maka result yang kita dapat 93%, iaitu guru-guru lebih suka untuk mengajar secara bersemuka sebab mesej itu lagi sampai, ya. Dan ditambah pula dengan cabaran anak tahun 1. Ada anak belum? Belum lagi. Belum lagi. Nampak macam anak dah 3 orang dah. Ya, cabaran kepada anak tahun 1. Bayangkan, guru-guru tak pernah bertemu dengan anak-anak tahun 1, tiba-tiba nak mengajar membaca, mengira, itu satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada guru-guru. Tapi kita yakin insya-Allah kepada para pendidik yang cukup cekal dan dedikasi, mereka ini mampu untuk berhadapan dengan suasana ini. Namun kita mengharapkan sokongan daripada ibu bapa yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Dan maka kesimpulan yang kita nak sebut di situ ialah inilah pilihan yang terbaik kepada kita. Cabaran tu memang ada. Malah disebut oleh seorang pakar psikologi. Dia sebut apa kepada kita? Iaitu Profesor Datin Dr. Mariani Muhammad Nur. Seorang profesor, pakar psikologi. Dia sebut tanpa PDP, tanpa pengajaran secara bersemuka, dia akan mewujudkan satu generasi ketinggalan. Faham tak apa maksud dia? Maksud generasi ketinggalan ini ialah apabila anak-anak ini tidak ada gadget, anak ini ada masalah line internet, maka pastinya anak ini akan ketinggalan. Dan kita kena akui perkara ini akan berlaku sekiranya tindakan-tindakan pantas yang praktikal tidak diambil oleh semua pihak. Wallahu alam. Maka itu antara cabaran yang akan dihadapi oleh pihak sekolah, guru dan sebagainya. Betul. Terima kasih kepada Ustaz atas soalan pertama, ialah 3 perkara yang disebutkan, iaitu line internet kan. Kadang-kadang kita main internet pun tersangkut kan. Ya, betul. Apatah lagi belajar, mengajar lagi mengganggu. Lepas tu dengan kepunyaan kita tak adanya gadget, lagi anaknya ramai, jadi macam mana nak dibagi-bahagikan, dan tak ada duit nak beli banyak-banyak gadget. Jadi menyebabkan itu kesukarannya. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita tips lah kot. Tips yang boleh digunakan oleh ibu bapa, guru-guru dan mungkin anak-anak kan. Macam mana nak menghadapi cabaran yang sangat sukar lah. Saya fikirkan ini satu dunia pun mengalami benda yang sama dan kita tidak ada pengalaman. Melainkan kita hanya try and error, cuba yang mana yang terbaik. Jadi mungkin Ustaz dah lama dalam dunia pendidikan ini, mungkin ada kongsikan tips yang berguna untuk kita semua. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Fitri kepada soalan yang kedua ya. Berkaitan tentang tips PDPR yang berkesan. Ya, ini sebenarnya yang lebih layak untuk memberikan jawapan ialah pihak kementerian sendiri sebenarnya. Betul. Namun ialah bagi pihak saya yang memantau beberapa sekolah di bawah impak ini, kita bolehlah berkongsi pada malam ini insya-Allah. Perkara yang pertama yang asas tuan-tuan ya, para penonton sekian ya. Perkara yang pertama, kita perlu memahami isu ini ada isu baru. PDPR ini merupakan satu isu baru dan merupakan satu budaya baru dan norma baru yang kita kena terima.
Dan sudah pastinya benda yang baru itu yang disebut oleh Fitri tadi ada kelemahan dia, ada kekurangan dia. Betul. Maka atas dasar inilah kita perlu memberikan peluang yang terbaik kepada pihak yang berwajib, termasuklah kepada guru-guru, ya, untuk memberikan, untuk membina modul dan sebagainya, pendekatan yang terbaik untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Dan masa yang sama ibu bapa juga kena menerima perkara-perkara ini. Memang jauh beza antara guru mengajar di kelas dengan guru mengajar Di rumah. di rumah, di sekolah melalui IT. Betul. Ataupun di rumah guru melalui IT kan. Ya. Dan pendidikan ini kita tahu ada dua kaedah yang digunakan sekarang. Yang pertamanya Google Classroom, ya, yang biasa digunakan oleh sesuatu kementerian. Atau kalau sekolah-sekolah swasta dia banyak menggunakan Google Meet, ya. Dan yang keduanya iaitu rakaman video yang cikgu buat dan kemudian cikgu rakamkan dan dia WhatsApp kepada grup penjaga sekolah berkenaan. Ya. Maka atas perkara ini, di dalam untuk kita memastikan ianya benar-benar berkesan, maka saya mengharapkan kepada semua pihak untuk kita saling sokong menyokong antara satu dengan yang lain. Kalau waktu ini kita nak mencari kelemahan, nak mencari kekurangan, kita tak akan pergi ke depan. Waktu inilah kita perlu ada sifat bantu-membantu, sokong-menyokong antara pihak pengurusan sekolah, antara guru-guru, antara ibu bapa dan juga antara anak-anak kita. Semua pihak yang terlibat dengan pendidikan ini kena bekerjasama. Ya, jangan kita cari kelemahan dan sebagainya. Sebab kita nak pastikan dalam tempoh ini PDPR yang dibuat ini biarlah berkesan dan menyeronokkan. Betul. Berkesan dan menyeronokkan anak-anak kita terus belajar. Kalau di sekolah anak-anak tak datang, guru disiplin berambil tindakan. Ya, kalau anak-anak punting kelas, pergi tandas, guru boleh berikan nasihat. Betul. Tapi kalau Google Meet yang dibuat, anak tak masuk dalam Google Meet, kita takkan kita kan. Makna dia dalam hal ini kita perlukan kepada kerjasama, sokongan dan juga sifat bantu-membantu antara ibu bapa dan juga pihak pengurusan sekolah. Dalam masa yang sama kita mintalah guru-guru, termasuklah beberapa buah sekolah di bawah saya sendiri, perlu terus berusaha explore, mencari kaedah-kaedah cara pengajaran yang benar-benar berkesan. Ya, benar-benar berkesan dan juga anak-anak kita tertarik dengan cara pengajaran kita. Ya, kita kena carilah yang menyeronokkan kan. Kita buat kuis ke bagaimana, ya biar anak-anak rasa rugi kalau tak masuk kelas teacher biar air itu, ya, kelas ni besok. So kita kena masuk kelas tersebut. So kita kena sama-samalah mencari kaedah yang berkesan, cara mana untuk kita meningkatkan. Ya. Dan saya teringat seorang pelajar sekolah rendah Islam An-Najihin. Ya, apabila ibunya up dalam status, ya. Dia sebut apa, Fitri? Ibu Umi terpaksa hantar adik ke abang ke dalam kereta di tepi jalan untuk dapat line internet. Sebab di rumah out line internet dia. Masya Allah. Hebat. Itu merupakan ibu yang hebat, keluarga yang hebat, anak yang hebat. Dan kita doakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang cemerlang, insya-Allah. Amin. So maknanya inilah komitmen daripada ibu bapa kepada pendidikan anak-anak. Sebab ini pilihan yang ada buat masa ini, ya. Dan maka sebab itulah guru-guru berusaha sebenarnya. Saya yakin guru-guru semua berusaha untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang ini. Maka Google Classroom diadakan, Google Meet diadakan, dan kemudian Google Meet buat masa ini boleh dirakam dan boleh dimasukkan dalam grup anak-anak semula supaya anak-anak boleh buat ulang kaji. Dan kemudian rakaman video. Kalau ibu-ibu bekerja, ya, tak ada masa nak bersama dengan anak-anak, ya, khususnya anak tahun 1 kan. Besar anak tahun 1 ni Fitri. Anak tahun 1 kecil-kecil lagi. Nak tekan yang mana, ya. Saya ada pengalaman dengan beberapa sekolah. Tahun 1 ni dia ada Google Meet. Jangan main Google Meet. Bila masing-masing tekan speaker masing-masing, gawat kelas tu, gawat. Masing-masing nak bercakap.
Anak-anak kita sekarang tak macam anak-anak dulu. Anak sekarang ni dia berani. Semua nak menunjukkan bakat mereka, semua nak bercakap. Ya, gawat ya. So inilah anak-anak kita tahun 1 kita kena memahami ya. Tapi alhamdulillah saya tengok guru-guru kita ni dia cukup cekal, dedikasi, sabar dia, tahap dia cukup tinggi. Sebab dia tahu kita nak melahirkan anak yang cemerlang, ini antara cabaran-cabaran apabila kita menggunakan PDPR ini. Maka sebab itu saya nak mengajaklah kepada semua guru-guru guru-guru semua para murabbi semua. Kita masa ini kita kena mengaplikasikan apa yang dinamakan 5M yang pernah kita dikhususkan dulu. Apa 5M? Yang pertama, kita sebagai guru, kita sebagai mudaris, yakni kita mengajar. Saya yakin guru-guru boleh mengajar dengan baik insya-Allah. Ya, sebab kita pun dulu sebagai seorang pelajar. Yang kedua, guru ni sebagai muallim yang menguasai ilmu. Dan kita yakin guru-guru kita seorang yang hebat, ya. Dan kita hormat kepada guru kita. Yang ketiga, walaupun kita berada jarak jauh dengan anak-anak murid kita ini, saya minta yang ketiga ini kita kena tekankan juga, iaitu muadib. Kita sebagai guru yang mendisiplinkan, yang mengadabkan akhlak anak-anak kita. Ya, walaupun kita berada jauh daripada anak-anak kita, kita tegurlah apa yang patut ditegur kepada anak-anak kita. Yang keempat, kita sebagai murabbi. Ya, apa salahnya? Saya ingat lagi waktu saya belajar dulu di sekolah menengah, Sekolah Agama Tengku Ampang Jemaah Shah Alam, Samtaj, tingkatan 4 dan tingkatan 5 di situ. Saya diajar seorang guru perempuan mata pelajaran matematik. Ya, matematik dia ajar, tapi dalam masa sama dia membina jiwa-jiwa anak-anak murid mereka. Dia tanya macam mana solat, jaga tak solat masing-masing, ya. Dan kemudian dia selitkan, walaupun cikgu ajar matematik, ingat dalam Islam, dalam keimanan kita, kalau rukun Islam ada 5, kita tolak 1 rukun Islam tersebut jadi kosong. Ya, dia selitkan begitu. Baru kita merasai bahawasanya apa yang kita belajar baik sains, matematik, geografi, bila dikaitkan dengan agama, ya Allah, cukup cantik. Dan ini yang kita nak lahirkan di karangan guru kita ini, supaya kita bukan setakat mengajar, tapi kita kaitkan dengan agama kita untuk membentuk dan membajai, menyuburkan jiwa anak-anak kita supaya menjadi anak yang hebat insya-Allah. Dan akhir sekali, nilai tambah kepada pendidikan yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, di bawah sekolah Impak, contohnya sekolah Seri An-Najihin, sekolah Islam Al-Razi di Miru, sekolah Al-Farabi, kita mengadakan kelas mengaji online. Bukan setakat kelas akademik, tapi juga kelas mengaji. Dan alhamdulillah, laporan yang saya terima, kehadiran anak-anak kita ini cukup membanggakan kehadiran mereka. Makna dia ibu bapa memberikan satu sokongan yang baik dalam kita menghadapi suasana PDPR ini, yang merupakan suatu norma baru kepada kita semua. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan sokongan, dengan bantuan yang cukup baik ini antara ibu bapa dengan pihak sekolah dan juga memantau anak-anak di rumah, insya-Allah kita dapat melahirkan anak-anak yang hebat dan pengajaran yang berkesan kepada anak-anak kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi kerjasama antara ibu, guru-guru dan anak-anak untuk menjayakan PDPR ni supaya pendidikan itu sampai dan memberi kesan kepada anak-anak kita. Jadi soalan ketiga adalah berkaitan dengan, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada kami bagaimana ataupun prasarana dan pengalaman-pengalaman yang Ustaz dan An-Najihin bangunkan di sekolah-sekolah di bawah kelolaan An-Najihin ni. Mungkin Ustaz boleh kongsi. Tadi dah Ustaz dah sebutkan sedikit. Mungkin ada tambahan sedikit, insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Fitri. Mungkin soalan tu kena dibetulkan sikit. Bukan di bawah An-Najihin, di bawah Impak. Bawah Impak. Alright, okey. Takut nanti ada yang marah nanti. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Ya. Apabila kita kembali kepada persoalan yang dikemukakan tadi berkaitan dengan prasarana lah di sekolah-sekolah agama rakyat dah senang, di Kapar ini khususnya, ya. Yang kita ada beberapa buah sekolah. Di Dun Miru kita ada sekolah Islam Al-Razi, alhamdulillah. Sekolah Islam Al-Razi saya tengok dah berkembang
dia ada cawangan baru, ya. Di An-Najihin, alhamdulillah pelajarnya semakin bertambah. Al-Farabi, sekolah yang semakin membesar, alhamdulillah. Maknanya keyakinan ibu bapa cukup meyakinkan bahawasanya pendidikan di sekolah agama rakyat ini dapat melahirkan anak pintar soleh, mudah-mudahan begitulah insya-Allah. Ya. Cumanya dari segi prasarana lah, kita tak nafikan apa yang dihadapi oleh sekolah-sekolah lain pun dihadapi oleh sekolah agama rakyat. Nama pun sekolah agama rakyat kan. Cuma sekarang ni nama dia Sekolah Rendah Islam Integrasi. Ya. Makna apa yang kita harapkan ni sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Namun ia bukanlah bermakna kita mengalah, tidak. Tapi kerana perkara yang baru, kita baru menghadapi, maka kita kena menggunakan keupayaan yang ada, kepakaran yang ada untuk kita memperbaiki mana-mana yang lemah. Maka sebab itulah di dalam untuk kita memberikan pendidikan ini, maka ianya kembali kepada sekolah masing-masing, mengikut kemampuan dan kesesuaian pelajar. Ya, sebab saya teringat Menteri Kanan Pendidikan telah memberikan satu kenyataan baru-baru ini. Dia sebut terpulang kepada sekolah untuk menggunakan kaedah yang mana, sama ada nak guna Google Classroom ataupun menyediakan pendidikan offline, iaitu menyediakan modul sehingga kan guru-guru boleh menghantar modul tersebut ke rumah pelajar. Masya Allah, saya tahap macam tu. Dan ada satu keluhan pendidik kita di Sabah. Apa dia? Dia cukup risau apabila sebut internet di pendalaman memang tak ada. Gadget jauh lagi. So ini yang kita sebut di awal tadi, dikhawatiri akan berlakunya ketinggalan itu. Memang akan berlaku, ya. Maka sebab itulah apabila kita kembali kepada sekolah agama rakyat ini, kita tak nak ketinggalan seperti itu. Kita kena berusaha, ya. Kita kena berusaha dan berikhtiar dengan kemampuan yang kita ada agar amanah ibu bapa itu dapat kita tunaikan. Saya ambil contoh. Apa yang kami hadapi sama saja. Yang pertama, line internet. Ya. Maka sebab itu apa yang saya maklum, sekolah-sekolah yang di bawah impak ini masing-masing telah berusaha untuk menambahkan data MB masing-masing untuk dapat line yang stabil. Contohlah Sri An-Najihin, ya. Contohlah yang dekatlah. Ya, sebelum ni kita cuma guna 100 MB. Ya. Tapi dengan nasihat rakan-rakan kita dan pegawai Telekom yang cukup budiman yang kita kenal, maka dia berikan nasihat kena tambahkan better kepada 500 MB. Dan juga dengan Ar-Razi, kita dengan usaha untuk meningkatkan dia punya kekuatan dia, ya, data dia, dan juga dengan Al-Farabi. Supaya apa? Supaya apabila kita mengadakan kelas Google Meet, tidak ada line letter putus-putus. Minggu yang pertama, minggu yang gawat bagi saya. Ya, cikgu tak pernah apabila kelas berjalan serentak di sekolah, line jadi banyak gangguan. Akhirnya pengajaran itu ialah bunyi sana, bunyi sini, pelajar masuk dan sebagainya. Tapi alhamdulillah minggu yang kedua dan minggu yang ketiga, tuan-tuan, ya, alhamdulillah saya melihat sekolah-sekolah di bawah impak ini sudah menunjukkan suatu keberkesanan yang baik. Sebab kita tanya kepada anak-anak murid kita, khususnya anak-anak yang tahun 6 dan tahun 5 yang boleh memberikan pandangan. Kita tanya ke anak-anak kita ini, antara pengalaman belajar dengan video dengan Google Meet secara live itu online, mana yang lebih mereka minat? Mereka sebut, kami minat pembelajaran menggunakan online. Saya tanya kenapa? Dia jawab, kerana kami boleh terus bertanya kepada guru-guru kalau kami tak faham. Maka sebab itulah, ya, kita tengah memastikan dan memantau supaya kelas online ini dapat berjalan di semua sekolah-sekolah agama rakyat, khususnya di Kapak ini di bawah impak, dan begitu juga dengan kelas rakaman video, ya. Ya, dengan kita kena mengakui kekangan ibu bapa. Tak semestinya mereka mampu untuk menyediakan prasarana seperti itu di rumah, maka rakaman video dibuat oleh sekolah-sekolah di bawah impak ini supaya
anak-anak boleh melihat pada waktu petang, waktu pagi ataupun waktu malam. Ya. Sebab ibu bapa bersama dengan anak-anak waktu malam biasanya. Betul. Dengan ialah ekonomi kita yang begini, ibu bapa terpaksa bekerja lebih untuk memastikan ekonomi keluarga masing-masing dapat dalam keadaan yang baik dan anak-anak boleh belajar dengan baik. Maka sebab itu semua perkara ini kami kena ambil kira. Betul. Dan kita mengharapkan kepada kerajaan kerajaan supaya sentiasa memantau dan melihat soal-soal isu-isu pendidikan ini, tak kira sekolah mana pun, supaya diberikan hak yang sewajarnya, supaya anak-anak kita ini tidak ada yang ketinggalan, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi kita berada di soalan yang keempat. Okey. Soalan keempat ni lebih kepada umum lah, kepada isu negara, isu nasional. Jadi PAS hari ini sudah menjadi kerajaan untuk kali keduanya. PAS menjadi kerajaan, sebahagian kerajaan, dan timbalan Menteri Agama juga daripada PAS. Jadi sudah tentu ada perbezaan antara hitam dan putih, oranye dan hijau. Ada perbezaannya di situ. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apakah perbezaan dari segi institusi pendidikan di bawah Menteri Agama. Ustaz kongsikan. Okey, terima kasih. Sila, Ustaz. Ini ketanya Menteri Agama. Okey, tuan-tuan. Kalau kita ikuti pembentangan bajet yang lepas 2021, di sana kita melihat ada beberapa item yang berkaitan tentang pendidikan. Dan antara perkara yang disebut di situ, kita boleh semaklah nanti, iaitu tentang bajet untuk latihan tahfiz TVET, vocational untuk pelajar tahfiz. Yang saya difahamkan sebanyak 29 juta ringgit. Masya Allah. Banyak tu. Ya, ini satu perkara yang baru sebenarnya. Dan kita mengharapkan supaya perkara ini diteruskan dan menjadi satu kenyataan dan menghasilkan yang mana pelajar tahfiz ini diberikan pembelaan kepada mereka. Sebab saya cukup gembira ya, sekolah-sekolah tahfiz pada hari ini dulu memang dia menghafaz sahaja kan, tapi hari ini tidak. Mereka sudah ada kesedaran untuk menghafaz Al-Quran Kalamullah ini 30 juz, dan dalam masa yang sama mereka mengambil SPM. Dan ada berbagai pihak di Selangor ini yang menganjurkan fast track, dan anak-anak kita yang mengaji di pondok dan sebagainya, lepas khatam 30 juzuk, dia akan pergi ke kelas fast track tersebut untuk persiapan menghadapi SPM. Dan alhamdulillah, kajian yang kita buat, anak-anak kita ni otak dia cegas sebenarnya, yang menghafal Al-Quran ini. Betul. Ya tuan-tuan ya, cegas anak dia. Lalu mereka masuk berbagai bidang sebenarnya, ya. Dan di bawah impak ini ada sebuah mahat tahfiz kita, yang mana kita mengharapkan anak-anak yang keluar daripada tahfiz ini akan menjadi seorang yang profesional, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Kalau dulu kata tok lebay, sedang jadi imam, ya. Tapi pada hari ini kita nak memberitahu kepada masyarakat kita, tidak begitu dah pada hari ini. Kita nak melihat pelajar tahfiz ini ada di mana-mana. Maka sebab itu kerajaan telah memberikan 29 juta ringgit untuk menganjurkan latihan TVET kepada anak tahfiz kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Antara perkara yang lain yang kita lihatlah, iaitu berkaitan tentang dalam keadaan kita menghadapi krisis COVID-19 ini, dalam sekolah-sekolah agama rakyat ataupun institusi pendidikan Islam dalam keadaan tekanan pada tahun lepas. Ya, tahun lepas satu tekanan yang hebat sebenarnya tahun lepas. Ya, apabila pelajar tidak ada, ya, sekolah swasta, maka ibu bapa tak bayar yuran. Betul. Yuran itulah yang digunakan untuk operasi sekolah. Bayar utility, bayar gaji guru dan sebagainya, ya. Tapi alhamdulillah waktu itu di bawah Menteri Agama kita dan juga timbalan Menteri Agama kita melalui JAKIM telah menyalurkan bantuan segera kepada sekolah-sekolah agama rakyat, tahfiz, ataupun dengan istilah lain institusi pendidikan Islam yang terkesan, iaitu sebanyak 21 juta ringgit. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Apabila ahlinya yang memegang jawatan tertentu dan digunakan ilmu dia, maka insya-Allah yang di bawah itu dalam keadaan yang tenang, insya-Allah. Dan pada hari ini, kalau Fitri perasan hari ini, di TV Hijrah ada kelas kafah di Hijrah. Betul. Tadi perasan saya baru tengok. tak? Tadi baru tengok. Iya.
Dan apabila saya bercakap dengan pegawai khas Timbalan Menteri Agama kita, dia beritahu Menteri Agama bersama JAKIM dan TV Hijrah telah mengajukan bersama iaitu kelas tuition tu ya, kelas kafa di TV Hijrah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan? Ya, kalau tak tahu kena tengok, tuan-tuan. Saya nak beritahu, sebahagian besar anak-anak kita yang sekolah rendah agama di Selangor ataupun di luar Selangor, ya, dia mengambil peperiksaan apa namanya? UPKK di tahun 5, tuan-tuan ya, UPKK di tahun 5. Dia guna silibus mana? Mereka menggunakan silibus JAKIM. JAKIM, ya. Lalu satu inisiatif yang terbaik telah dibuat oleh kerajaan kita melalui Menteri Agama, JAKIM dan juga TV Hijrah, iaitu mengadakan kelas. Kelas yang dinamakan Kafa di Hijrah. So anak-anak kita belajar tu. Anak kita ada buku tu. Ya, cuba cek dengan anak-anak kita. Kalau dia ambil peperiksaan UPKK, buku tu dia ada. Ya. So di tahun 5 anak kita akan ambil peperiksaan UPKK. Tahun lepas anak kita yang berada tahun 6 tahun ini, yang mana mereka berada tahun 5 tahun lepas, mereka tak sempat ambil UPKK sebab COVID-19, dan difahamkan tahun lepas JAKIM sebut peperiksaan UPKK akan dibawa pada tahun ini. Serentak sekali dengan anak-anak tahun 5 pada tahun ini. Tapi kita akan tengoklah suasana semasa dan arahan daripada pihak berwajib bila peperiksaan itu boleh diambil. Cuma yang nak beritahu, Kafa di Hijrah ini bersiaran pada pukul 4.30 petang hingga pukul 5 petang. Di TV Hijrah, dia akan meliputi semua silibus yang diajar dan semua tahun. Daripada tahun 1 hingga tahun 6. Siaran ulangan dia pada pukul 6.30 petang hingga 7 petang. Saya pula mempromosikan. Sebab ini antara usaha-usaha kerajaan kita pada hari ini. Alhamdulillah bahawa kepimpinan menteri dan timbalan menteri kita yang cukup baik. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka akan terus berusaha untuk menyuburkan lagi pendidikan dengan apa jua cara. Ya, yang kita pun tak terfikir. Yang dulu masa kita zaman kecil dulu ada TV pendidikan. Rupanya sekarang dah ada Kafa di Hijrah. Suatu pendekatan yang cukup baik. Ya. Dan banyak lagi lah sebenarnya yang dilakukan oleh Menteri Agama, Timbalan Menteri Agama dalam untuk membajai dan menyuburkan ya jiwa anak-anak kita dalam soal pendidikan. Dan insya-Allah khususnya dalam suasana COVID-19 ini. Di samping itu juga Menteri Pendidikan sendiri pun mainkan peranan dengan penambahan bajet pada tahun 2021 ini, yang mudah-mudahan ianya dapat memberikan suatu kesan yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Rupanya banyak juga yang kerajaan hari ini telah berikan melalui Menteri Pendidikan, Menteri Agama kita. Alhamdulillah. Dan mungkin ini soalan terakhir yang mungkin Ustaz boleh kena habis. Belum. Ini yang terakhir. Okey, yang kita boleh simpulkan ialah dalam keadaan COVID-19 ni ada yang menghadapi masalah emosi, masalah psikologi, masalah dalaman. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada kita kata-kata akhir ataupun nasihatlah kepada ibu bapa, guru-guru dan anak-anak dalam menghadapi PDPR. Okey, terima kasih kepada Fitri, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Sebagai penutuplah untuk bicara kita pada malam ini, kita kena merasai bahawasanya kita ini ada satu keluarga yang besar sebenarnya. Ya, satu keluarga yang besar. Dan kita nak menuju satu matlamat yang sama dalam soal pendidikan ini. Kita nak anak-anak kita mendapat pendidikan yang berkesan. Lalu sebagai satu keluarga yang besar ini, kita akan saling sokong-menyokong, bantu-membantu. Kurangkanlah kita mencari kelemahan-kelemahan. Melainkan kita melihat kelemahan yang ada, lalu kita memberikan cadangan yang terbaik, cara mana untuk kita perbaiki kelemahan tersebut. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Itu yang terbaik. Dan inilah yang kita nak lahirkan sebagai sebuah keluarga yang besar ini. Dan masa yang sama, kita kena ingat apa pun yang berlaku, pendidikan ini satu isu yang besar. Betul. Ya, kita tak akan pandang remeh. Maka sebab itu, sekali lagi saya mengharapkan pihak kerajaan dengan usaha-usaha yang tadi buat, teruskan dan terus melihat pada masa yang akan datang, sekiranya PKP ini terus bersambung. Kita tak tahu sebenarnya
dengan angka-angka yang terus meningkat ini, yang masa lagi 4,000 lebih, 3,000 lebih, pernah mencecah 5,000, Masya Allah. Ya. So, kita sebagai orang Islam, yang terbaiknya apa dia? Yang terbaiknya teruskan munajat kita. Teruskan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan COVID-19 ini dapat diangkat. Dan akhir sekali, tuan-tuan yang dikasihi sekian, akhir sekali, kita kena melihat apa jua yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah ini ada hikmahnya. Maka antara hikmah COVID-19 ini sebenarnya banyak ruang kebersamaan kita bersama dengan ahli keluarga kita. Betul. Maka kalau kita tak mampu menggunakan peluang yang ada ini, amat rugi tuan-tuan, amat rugi. Ya, kalau saya kata anak saya ada 6 tadi tuan-tuan, 5 berada di asrama, 1 di rumah. Kalau 5 di asrama memang kita nak berkomunikasi, nak berbual memang payah, Fitri ya. Tapi apabila mereka anak-anak kita ada di rumah, ini ruang kepada kita sebenarnya untuk kita membuat program bersama dengan anak-anak kita. Kita buat yang mudah-mudah tuan-tuan. Apa dia? Antaranya, yang pertama, kita solat berjamaah lah dengan anak-anak kita. Ya, paling tidak maghrib bersama, isyak bersama dengan anak-anak kita tuan-tuan. Buatlah, jangan tak buat. Kalau kita tak pernah solat berjamaah dalam keluarga kita, satu kerugian tuan-tuan. Allah dah berikan peluang kita bersama dengan anak-anak kita dalam tempoh setahun lebih ini. Kalau kita tak ambil kesempatan ini, satu kerugian tuan-tuan. Maka programkan dalam keluarga kita. Mungkin Zuhur Asar kita bekerja, subuh mungkin kita nak cepat, maka maghrib isyak tuan-tuan, ambillah peluang ini untuk kita programkan bermula malam besok untuk kita solat berjamaah bersama dengan anak-anak kita. Yang kedua, kalau boleh apa dia? Kalau boleh kita minta kita wujudkan suasana mengaji di rumah. Ya, lepas maghrib dengan isyak tadi tu kan, ayah mengaji, ibu mengaji, anak-anak mengaji walaupun abatah tuan-tuan. Masya Allah, kita akan merasai ketenangan dalam keluarga kita tuan-tuan. Tengok wajah Allah mengaji dengan baik, wajah Anga mengaji dengan baik, wajah Uda kurang baik, maka waktu itulah kita tahu anak-anak kita ada yang kurang lancar bacaannya. Apa tanggungjawab kita? Kita ajar anak kita ataupun cari guru untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, ya, apa dia? Yang ketiga, gunakan masa ini untuk kita makan bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Ya, mungkin tengah hari tak sempat, sarapan tak sempat, maka makan malam lah. Ya, tapi makan malam jangan lewat sangat kan. Kalau boleh makan malam itu pada awal malam lah. Ya, untuk kita makan bersama ahli keluarga kita. Sambil makan, sambil tanya khabar anak-anak kita, bagaimana pembelajaran dia, macam mana PTPR yang dilalui dan sebagainya. Dan untuk akhir sekali, insya-Allah besok tuan-tuan, kita ada satu program lagi. Ya, tapi besok kita Google Meet. Ya, Google Meet apa dia? Kita program motivasi untuk ibu bapa. Ya, motivasi untuk ibu bapa, dan insya-Allah kita akan siarkan melalui talian-talian yang kita ada nanti, iaitu era PKP mendambakan keluarga bahagia. Bagaimana kita nak ambil kesempatan ini untuk kita membina baiti jannati, rumahku, syurgaku insya-Allah. Kita bukan nak berada syurga dunia bersama dengan ahli keluarga kita, tapi kita nak bersama ahli keluarga kita pun bersama di jannah yang hakiki, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan atas kekurangan. Jumpa lagi. Terima kasih kepada pihak penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian dan jawapan yang diberikan kepada kita semua. Jadi sama-sama kita ambil pengajaran, ambil ilmu dan mutiara kata tadi untuk kita gunakan sama-sama dalam hadapi ujian yang Allah timpakan kepada kita. Jadi selepas turunnya hujan pasti ada pelangi. Selepas timpanya ujian pasti ada hikmah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.